guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Panas sahabat-sahabat semua, pemimpin UMNO membidas dan juga menempelak Kaukau Muhyiddin Yassin atau dikenali sebagai Abakau yang terus-menerus menyerang kerajaan perpaduan, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat semua. Ini kerana kita tahu tujuan Abakau melakukan semua ini adalah untuk menyembunyikan kegagalan beliau semasa menjadi Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap, Kerajaan Perikatan Nasional. Hari ini siang malam dia meroyan sahabat semua, memikirkan nasibnya yang mungkin akan tersungkur juga pada PRN yang akan datang ini. Kerana sehari ini semakin hari rakyat semakin menerima kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini pemimpin UMNO ini terus membidas dan juga menyerang Muhyiddin kerana terus mengkritik kerajaan. Katanya kerajaan yang tidak boleh diharap itu antara kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Jadi YB ataupun pemimpin UMNO Khalid Nordin tampil untuk membidas sekali lagi tindakan daripada Muhyiddin Yassin. Kalau kita tahu Khalid Nordin ini adalah naib presiden UMNO, yang mana beliau mengkritik dan juga membidas Presiden Bersatu yang menyifatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tidak boleh diharap. Tapi sebenarnya yang tidak boleh diharap adalah Perikatan Nasional semasa menjadi kerajaan. Cuba bagi apa sumbangan yang mereka ada, apa kebaikan yang rakyat dapat daripada kerajaan itu. Tidak ada sahabat semua. Memang tak boleh diharap, tapi hari ini beliau cuba menyembunyikan segala kegagalan dan segala yang ketidakupayaan dilakukannya semasa menjadi Perdana Menteri. Itu dia. Jadi bercakap kepada FMT, beliau memahami kenyataan itu dibuat Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional memandangkan PRN akan diadakan di 6 negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu, Kedah dan juga Kelantan. Jadi tambahnya sudah tentu beliau akan menggambarkan semuanya negatif kerana partinya hendak memenangi undi. Kata Khalid yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi dan juga Menteri Pengajian Tinggi di bawah pentadbiran Anwar. Kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan yang membabitkan perubahan struktur memerlukan masa, katanya. Dalam satu temu bual dengan FMT, Muhyiddin mengkritik pentadbiran Anwar kerana timbul banyak rungutan mengenai cara ekonomi dikendalikan, mengenai kos sara hidup, kenaikan kadar faedah dan bursa yang tidak bersemangat. Khalid berkata ada banyak perbezaan pentadbiran Anwar dengan Muhyiddin yang mengisytiharkan darurat negara pada tahun 2021 untuk membendung wabak COVID-19 dan menggantung Parlimen semasa darurat menyebabkan dikritik hebat berbagai pihak. Saya masih ingat sahabat semua, apabila Muhyiddin Yassin memaksa pihak istana untuk mengisytiharkan darurat. Sebenarnya tujuan sebenar darurat itu diadakan bukanlah seperti mana yang dikatakannya untuk memulihkan ekonomi. Sehingga darurat itu habis, sebenarnya ekonomi semakin teruk, semakin tenat dan sebagainya. Namun sebenar apa yang dilakukan dalam darurat itu adalah untuk mengunci Parlimen, untuk menutup Parlimen supaya undi tidak percaya tidak dilakukan, tidak dapat dilaksanakan. Itu sebenar yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ini, sahabat-sahabat semua, kerana takut kehilangan jawatan, kerana takut jawatan sebagai Perdana Menteri, walaupun mendapatkan jawatan itu dengan langkah syaitan, dengan langkah syaitan, dengan langkah tebuk atap, kata Hadi Awang. Sehingga mereka sanggup mengisytiharkan darurat hanya kerana mengekang ataupun terus berkuasa. Tetapi waktu itulah rakyat semakin menderita, rakyat ekonomi merosot, nilai turun, inflasi meningkat dan pelbagai lagi permasalahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh ataupun tidak dapat diselesaikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi ahli Parlimen Bangih Syahrizan Johan menolak dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas 7 bulan kerajaan perpaduan memerintah dengan mengatakan banyak inisiatif telah diperkenalkan. Menurutnya antara inisiatif untuk meringankan beban rakyat dilaksanakan termasuk tunai belia rahmah dilaksanakan baru-baru ini serta perubahan lain seperti jenayah bunuh diri dan memasukkan hukuman mati mandatori. Beliau menggesa pembangkang supaya berhenti bermain dengan polemik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab yang membina semula negara.
Katanya mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif, sebaliknya mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkauman dan juga agama dalam untuk mendapatkan sokongan politik. Cakap-cakap Perikatan Nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama hingga kini juga tidak membantu, katanya. Terbaik, ya, saya pandangan dan juga setuju daripada pandangan ini, ya, bahwa pembangkang hari ini ya seringkali menggunakan retorik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan, ya. Apatah lagi seperti mana yang kita tahu, PRN semakin dekat, ya, jadi mereka begitu terdesak, ya, pihak pembangkang hari ini kehilangan ataupun ketandusan idea seperti mana sepatutnya mereka menjadi pembangkang, harus menjadi pembangkang yang bertanggung jawab, tetapi tidak. Saban hari, dari hari pertama mereka menjadi pembangkang, apa yang sering mereka lakukan adalah untuk menumbangkan kerajaan, untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang paling teruk katanya mereka sudah cukup SD. Tapi sehingga kini apabila dicabar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meminta mengadakan, ya, undi percaya di Dewan Rakyat, mereka pula dia membisu. Jadi buktilah itu hanya polemik yang mereka mainkan. Ada pula mereka katakan kerajaan akan tumbang bertukar selepas PRN, ya, pada bulan Ogos ini. Itu antara kenyataan terkini daripada pihak pembangkang yang begitu rakuskan kuasa. Mereka tidak habis-habis lagi meroyan sahabat-sahabat semua, ya, dengan menggunakan sentimen, ya, membuat persepsi kononnya kalau mereka menang pada PRN ini kerajaan akan bertukar. Sebenarnya itu semua adalah polemik. Itu adalah retorik daripada pihak pembangkang supaya, ya, mereka mendapat undi, ya, pengundi-pengundi mereka yang memang tiada otak itu percaya bulat-bulat, ya, dengan apa yang mereka cuba sampaikan itu. Tapi hakikatnya itu semua adalah satu pembohongan terbesar, satu pembohongan, ya, yang dilakukan demi untuk meraih sokongan, satu penipuan yang paling besar demi untuk keuntungan pribadi ataupun memenangi PRN yang akan datang ini. Jadi sahabat semua, sekiranya Anda penyokong kepada Perikatan Nasional ini, tepuk dada, tanya selera. Adakah Anda mahu lagi masih diperbodohkan, masih dipermainkan oleh politikus-politikus seperti ini yang hanya pandai bermain kata, yang hanya pandai menfitnah, membina persepsi, kononnya kerajaan perpaduan akan tumbang pada bulan Ogos. Tapi realitinya semua itu adalah retorik semata-mata daripada pihak pembangkang yang ketandusan idea sebagai pembangkang yang bertanggung jawab. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Ya, sekiranya Anda bersetuju atau tidak, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, termasuk juga geng takut Anwar, ya, GTA. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Selat Melaka. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.